Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berkumpul secara maya bagi menjalankan untuk kita mengambil sikit manfaat daripada pengisian ilmu daripada tadabbur surah Yasin. Juga mudah-mudahan perbincangan kita, perkongsian kita ni mendatangkan satu manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang lepas kita telah pun melihat kepada perbincangan ataupun tafsiran surah Yasin pada ayat yang ke-37 silap saya. Dan kita masuk kepada perbincangan ayat yang ke-38 daripada surah Yasin dengan kita merujuk kepada kitab Tafsir Al-Munir yang disusun dikarang oleh almarhum Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Allah nyatakan pada ayat yang ke-38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan salah satu lagi bukti ialah matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha kuasa lagi yang maha mengetahui. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lepas, Allah Taala menyatakan beberapa tanda-tanda kekuasaan dan juga keperkasaan Allah kepada manusia. Dan juga yang lepas, kenapa kita lihat bagaimanakah Allah menerangkan berkaitan dengan berlakunya peristiwa malam, berlakunya peristiwa siang yang silih berganti, yang tidak terlewat dan juga yang tidak tercepat, yang bergerak pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nak sebutkan pada ayat yang ke-38 ini ialah nak menceritakan bahawa dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia ialah dengan pergerakan matahari, peredaran matahari itu yang bergerak pada laluannya dan tidak akan bercampur di antara laluan bintang, planet yang lain-lain. Allah katakan bahawa limustaqarril laha, dia bergerak di laluan yang tersendiri. Dzalika taqdirul azizil alim. Inilah tanda bukti kekuasaan Allah yang maha agung, yang maha mengetahui. Maka sahabat yang dikasihi Allah, maka disebutkan bahawa oleh para ulama yang bahawa matahari berada, dia beredar mengikut laluannya yang menjadi satu perkiraan bagi setengah manusia dalam kalender miladi. Maka kita akan jumpa dah setahun tu lebih kurang hampir 365 hari. Pada tahun yang tahun lompat ada 366 hari. Maka perkara ni Allah nak katakan bahawa matahari tu menjadi juga di antara bukti-bukti manfaat kepada manusia. Dan juga matahari ni akan sentiasa beredar di laluan yang tersendiri. Kalau kita belajar sains, kita akan jumpa bahawa sains kata bumi mengelilingi matahari di peredaran bumi lah. Tapi Allah kata matahari juga beredar di tempat yang di laluan yang
yang telah ditetapkan oleh Allah. Matahari pun beredar pada laluannya yang tersendiri. Maka mana yang kita nak percaya ni? Nak percaya Quran ke nak percaya kepada sains? Maka ni satu bukti yang ditunjukkan oleh Allah bahawa bila mana datangnya hujah daripada Quran, maka lebih utama untuk kita berpegang kepada hujah-hujah yang terdapat dalam Quran. Dan juga Allah katakan pada ayat yang seterusnya bahawa wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan kami tetapkan bagi bulan beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kembali seperti bentuk tandan yang tua. Maka sahabat yang dikasihi Allah, Allah juga katakan bahawa Allah jadikan bagi bulan itu satu tempat untuknya beredar dan tidak akan bercampur, tidak akan bertembung, tidak akan berlanggar dengan laluan bintang ataupun planet-planet yang lain. Dan juga Allah katakan dalam bila mana bulan itu beredar pada laluannya, maka akan melengkapkan satu pusingan itu, satu peredaran itu dalam lebih kurang 28 ataupun 29 hari pusingan. Mereka kata 28 hari, 29 hari ataupun 3 hari itu melengkapkan satu peredaran bagi bulan. Maka waktu kita tuan-tuan para sahabat yang dikasihi oleh Allah, sebab tu kita akan dapat lihat bahawa nak memasuki pada bulan Islam, bulan baru Islam, bulan baru Hijrah, kita akan masuk dengan dua kaedah. Satu, ru'yatul hilal, melihat kepada anak bulan. Yang kedua, hisab ataupun mencukupkan tempoh ataupun hari dalam bulan tersebut. Maka contoh kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Maka akhir Syakban nanti kita akan lihat para ahli falak, para mufti akan melihat keadaan anak bulan sama ada ke tidak, kelihatan ataupun tidak. Sekiranya kelihatan, maka masuklah kita pada bulan yang baru. Maka kalau sekiranya tak kelihatan dengan faktor-faktor yang menghalang, contoh hujan, mendung sebagainya, maka hendaklah dicukupkan pada bulan itu dalam tempoh 30 hari. Maka ni juga di antara perkara-perkara yang menjadi bukti kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Dan Allah katakan bahawa setiap itu dia akan kembali adakal urjunil qadim, dan akan kembali hatta adakal urjunil qadim, sehinggalah bulan itu dia akan kembali seperti awal, iaitu seperti bentuk tandan yang kering. Dia akan masuk kembali seperti tandan yang kering. Mana kata buktinya bahawa lengkungan tu menjadi bukti telah pun berada di fasa awal dan juga fasa akhir pada bulan tersebut. Maka di tengah-tengah bulan, maka bulan tu akan jadi bulan purnama, bulan yang lengkap. Di antara hari yang ke-13, 14 dan juga hari yang ke-15. Ini juga di antara perkara yang disunahkan oleh Nabi untuk berpuasa pada hari-hari putih. Dan juga Allah nyatakan juga pada surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka, Allah katakan bahawa mereka, yakni manusia, bertanya tentang ahillah, tentang anak bulan, tentang bulan. Maka katakanlah bahawa ianya telah pun ditentukan waktunya untuk manusia dan juga orang-orang yang mengerjakan haji. Jadi makna kata pentingnya hilal, pentingnya perkiraan tarikh hari mengikut Islam yang telah dijadikan oleh Allah kepada manusia. Dan juga fungsi bulan juga menerangi pada waktu malam, bagi menerangi kegelapan malam yang memberi manfaat juga kepada manusia. Maka sahabat yang dikasihi oleh Allah, kalau kita lihat pada dua ayat ini, yang pertama pada ayat 38, Allah katakan bahawa matahari menjadi beredar pada tempatnya
beredar kepada haluannya. Dan juga Allah katakan juga wal qamara qadarnahu manazila hatta 'ala ka urjunil qadim. Yang juga bulan juga beredar di tempatnya, menjadi bukti betapa hebatnya, betapa dahsyatnya pentadbir Allah, sehingga kedua makhluk ini tidak saling bertembung, tak saling bertelagah atau tidak saling berlanggar sebagainya. Cuma akan berlaku satu waktu yang dipanggil sebagai kusuf dan juga khusuf. Iaitu khusuf iaitu gerhana bulan dan juga kusuf iaitu gerhana matahari. Yang mana kedudukan matahari, bulan, bumi itu sejajar dalam satu barisan. Kalau gerhana matahari, bumi, bulan, matahari. Kalau gerhana bulan, bumi, matahari, bulan. Dia terselindung daripada pandangan bumi. Dan juga Allah juga menyatakan bahawa akan juga tiba satu masa yang mana bumi, yang mana matahari dan juga bulan ini akan saling bercantum atau akan saling berlanggar. Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, iaitu berlakunya percampuran, pertembungan, perhimpunan, penggabungan. Penggabungan ni kalau maksud dia berhimpun tidak, tapi nak katanya berlakunya perlanggaran yang dahsyat di antara matahari dan juga bulan, iaitu pada hari kiamat. Ni pun nak kata tuan-tuan para sahabat yang dikasihi oleh Allah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Allah katakan bahawa syamsu yang baghilaha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Dan tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan mendahului bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar kepada laluan edarannya yang orbitnya dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kami angkutkan, yang Allah telah buktikan kepada manusia. Baik. Jadi Allah nak katakan bahawa yang matahari ni dia tidak akan bertembung. Tidak mungkinlah matahari ni akan mengambil laluan, mengambil tempat bagi bulan, dan juga bulan juga tidak akan mengambil tempat bagi matahari. Dan juga mereka di antara kedua makhluk ni tidak akan saling, contoh katalah matahari kata, aku tak nak tenggelam, aku nak terbit, aku nak ada je sini. Tidak akan mungkin. Sebab Allah telah pun mengaturkan di antara kedua ni beredar pada waktu dan juga keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni satu bukti rahmat Allah kepada manusia. Kalau sepanjang hari tu siang saja, matahari saja, maka manusia pun akan mengalami kepenatan yang mungkin yang dahsyat. Tapi kalau malam saja, bulan saja, tak ada siang, tak ada matahari, pun menyukarkan bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Tu Allah katakan bahawa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Dan Allah kata yang pertama, dijadikan siang itu sebagai satu kehidupan bagi manusia, dan juga dijadikan malam pula sebagai satu pakaian kepada manusia. Arti kata apa? Arti katanya Allah nak sebutkan bahawa waktu siang tu waktu bagi manusia untuk mencari rezeki, untuk dia bekerja, mencari nafkah dan juga sebagainya. Manakala waktu malam pula satu waktu untuk manusia berehat. Waja'alnal laila libasa, kami jadikan malam pula untuk mereka, yakni manusia, sebagai pakaian. Jadi mereka kata malam itu untuk kerehatan, dan juga siang pula untuk bekerja, mencari rezeki dan juga sebagainya. Dan juga di antara waktu malam ni juga Allah katakan bahawa di antara sepertiga malam juga di antara yang afdal bagi manusia untuk bangkit kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah nyatakan kebanggaan Allah di depan para malaikat dalam sebuah hadis kursi, ada menceritakan bahawa Allah katakan, wahai para malaikat, kamu lihatlah hamba-hambaku yang bangun waktu malam untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah sebut nama-nama hamba-hambanya yang beribadah waktu malam
dengan penuh kebanggaan di depan malaikat hamba Allah yang sangat taat. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, itulah yang dapat sama-sama kita bincangkan pada malam ni untuk kita mengambil istifadah dan juga manfaat daripada ayat yang ke-37, ayat yang 38, 39 dan juga ayat yang ke-40. Dan insyaAllah pada siri kita yang akan datang kita akan sambung kepada ayat yang ke-41. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Cik Salim start kan? Kita berbual dulu lah sekejap bagi kita yang baru masuk ni, saya yakin ramai antara kita adalah usahawan dan mereka ada yang membuat perniagaan produk, membuat perniagaan services kan. Jadi kita semua ni tengah berkayuh. Tadi pun saya dah bagi intro sikit kalau pada yang baru masuk, Kak Ian kenal Cik Solihin ni tahun 2015 lebih kurang. Waktu tu Cik Solihin dia sebagai safety officer rasanya Senior manager dekat Health Safety Environment dekat Marwah, Malaysia Center of Health. So masa tu Kak Ian jadi samalah ISO trainer untuk Marwah. Cik Solihin tahu kan dekat sana je dah ada beberapa orang yang kita dah groom mereka sebenarnya dah jadi trainer dah. Oh ya ke? Dah jadi trainer, ada yang dah jadi trainer provider. Oh ya. Alhamdulillah. Okay. So Alhamdulillah. Jadi kita dapatkan perkongsian daripada Encik Solihin. Silakan. Ni saya kena buka. Saya sebenarnya dah lama tak buat Zoom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar Boleh. boleh Okay, saya Salihin Abdullah daripada Aini Pinky Food. Saya actually co-founder of Aini Pinky Food lah. Isteri saya adalah founder Aini Pinky Food. Tapi journey kita bersama-sama dalam Aini Pinky Food ni daripada 2016 2016. Tapi saya sebenarnya dijemput oleh Tuan Afi. Tuan Afi ya. Saya sebenarnya tak pernah join sebenarnya, minta maaf lah. Saya tak pernah join, tapi saya ingatkan saya akan present kepada newbie. So saya tengok dalam list, saya ingat inspirasi ni patut datang daripada usahawan-usahawan yang ni kan. Tapi tak apalah. InsyaAllah saya share apa yang saya lalui lah kan. Nak kata inspirasi tu mungkin boleh dapat several point-point yang kena dengan anda kan, ataupun point-point yang kita boleh belajar kan. Puan Mahiran lagi power sebenarnya. Dia ada consultation kan. So tapi tak apalah, since Tuan Hafiz dah jemput, saya pun boleh kita boleh beritahu apa yang kita jalani kan, pengalaman kita kan. Bukan the best tapi inilah yang kita lalui dan apa yang kita belajar daripada proses. Okey, saya kena buka slide ke ataupun sebab saya dah lama tak buka Zoom. Betul. Tu. Tak payah. Tak payah, kita dah ada kat situ. So okey. Cuba buka slide yang pertama ni. Slide yang pertama ni yang slide yang okey. Sebenarnya ni image ni dibuat menggunakan Bing AI lah. Bing AI. Saya create dia punya prompt Bing AI. Ada maksud dalam gambar tu sebenarnya. Ada maksud dalam gambar ni. Dia merupakan kesimpulan perjalanan kita lah. Sebagai usahawan kan, yang jangan berhenti mengayuh, betul, jangan berhenti mengayuh walaupun pelan ke slow ke kan, terpaksa slow ke kan, itu perjalanan kita lah kan. Lepas tu ni yang permulaannya tu agak berat. Kalau tengok tu lompang dia besar tu kan, lompak air besar, lubang besar. Lepas tu maknanya perjalanan permulaan tu sebenarnya agak berat. Boleh nanti saya akan ceritakan yang ada kaitan, memang semua orang tahulah perjalanan permulaan tu agak susah. Dan sebenarnya kat kiri kanan sebenarnya ada banyak, kalau tengok tu musang ada apa lagi, ada binatang lah, ada macam beruang. Itu perumpamaan sebenarnya. Terdapat banyak scammer apa nama kita panggil, conman. Saya selalu sebut conman. Dia kadang-kadang dia promote something, kadang-kadang dia untuk memperdaya kita.
dan kita terperangkap mungkin sebahagian daripada wang kita habis kan, ataupun kita tumbang terus. Jadi itulah sebahagian daripada kisah, daripada gambar keseluruhan tu. Tapi di hadapan tu nampak macam bright future kan, nampak bright future, tapi sebenarnya cabaran akan lebih mencabar lah kan. Okay, next second. Okay ke tak kan? Okay ke tak? Okay. Okay, ni pun kita saya recreate pakai Bing AI lah. Okay, fasa pertama actually kita nak join macam saya nak join perniagaan. Sebenarnya background family memang tak ada. Background family dalam perniagaan memang tak ada. Wife pun tak ada background family perniagaan. Jadi untuk start sebenarnya saya telah mencuba kita telah buat perniagaan lah. Kita telah buat perniagaan. Antaranya MLM saya tak nak cakap lah MLM apa kan. Lepas tu saya pernah buat air sarang burung. Air sarang burung tu bagus tu. Saya air sarang burung. And then saya pernah buat juga air akar kayu dijadikan MLM tau. Air akar kayu. Air akar kayu ubat periuk. Boleh jadi MLM tau. Lepas tu pernah juga menjual jersey. Jersey. Dan last kali sebelum kita buat ini Pinky Food, actually kalau tengok yang hujung sekali sebelah kanan tu, itu adalah kedai, sebenarnya asalnya kedai komputer. Saya pernah buka kedai komputer, kat situ kita laburkan, actually saya dan ada beberapa lah, kita laburkan untuk lebih kurang 30,000, 40,000 untuk buka kedai komputer. Kedai komputer tu ada servis untuk repair, untuk buat slide presentation ke kalau cikgu malas kan. Buat tu jual-jual peralatan komputer. Di samping itu ada buka satu PlayStation untuk masa tu PlayStation 3. Budak-budak ni kita dia orang bayar lah 1 jam main PlayStation. Kita charge lah kan. That's why ada budak-budak tu main. Dan setelah beberapa bulan jalan, masa tu saya sebenarnya time ni semua part time. Ni semua part time. Maknanya saya kerja sepenuh masa sebagai macam Puan Kak Yan cakap, saya adalah health safety environment safety officer. Saya pernah as is progress saya jadi manager and then senior manager. Yang komputer ni last memang saya sebagai HSC manager. Dan saya memantau daripada jauh. Actually kita hire seorang yang ni saudara lah senang cerita. Tapi it turns out disaster lah. Dan tak menjana pulangan dalam masa beberapa bulan tu, dalam masa setahun tu. Dan mulalah idea yang lain datang, suruh masuk bandel kasut. Bandel kasut dalam satu kedai. Bandel kasut, bandel baju kan. That's why kat situlah actually banyak pengalaman yang kita belajar daripada keseluruhan proses ni. Antaranya kita belajar proses buka account, current account. Lepas tu kita belajar satu. Yang kedua kita tak boleh berharap pada orang. Sebenarnya kita yang kena jalankan sebenarnya. Ataupun orang yang paling dekat dengan kita adalah isteri kita ke ataupun kita sendirilah sebenarnya. Kita sendiri yang jalankan. Jadi kita tak boleh harapkan saudara ke apa ke kan panggil kan, ataupun orang lain ke kita upah kan, suruh jalan run. Kalau nak run boleh, tapi kita kena tahu mendalam dan kena tahu daily basis apa progress, apa pergerakan. Cukup setahun kedai komputer, actually kita dah kedai komputer bercampur dengan bundle kita. Saya decide tutup pasal apa, orang yang mengendalikan tu, saudara tu tidak dapat disiplin dan tak dapat report pada kita lah. So saya pun tutup lah. Then next inilah yang terakhir dan sekarang ni kita ongoing. Kita buat fishball fish cake. Asalnya kita mula-mula apa yang terjadi actually, memang isteri saya tahu saya buat
ni perniagaan yang tadi kan. Tapi turns out tak berapa menjadi kan, kerana saya pun buat part time. And then one day isteri saya anak saya yang second, saya yang second, dia tak boleh duduk dengan orang babysitter. Tak boleh menyusu, tak boleh makan, jadi 24 hours berhenti. Then dia balik kampung dulu, dan kita decide lah untuk at least buat sesuatu untuk saya pun join kemudian hari untuk untuk kita usahakan bersama lah kan. Masa tu saya full time dan kita pun ada komitmen, jadi kita kena seorang jalan dulu. Komitmen loan kereta, loan rumah kan. So benda tu kita kena slowly kena plan benda tu. So that's why kita start buat ini Pinky Food dengan bermulanya fishball. Fishball. Okay, sumpahan 3 tahun pertama. Mungkin ada yang ramai dah tahu, mungkin ada yang tak tahu kan. Sumpahan 3 tahun pertama. Orang putih pun percaya sebenarnya. 3 years curse. 3 years curse ni adalah 3 tahun pertama dalam bisnes kita. Mungkin ramai dah tahu dah. Saya terangkan dia balik. 3 tahun pertama ni adalah 3 tahun awal di mana sama ada kalau kita berjaya lepas, insyaAllah perniagaan tu boleh pergi. Tapi kalau dalam 3 tahun tu you tak boleh lepas, setahun pun dah habis, tak boleh pergi. So 3 years curse ni orang putih pun percaya ni, 3 years curse dia panggil. Jadi saya translate balik jadi sumpahan 3 tahun pertama lah. Jadi 3 tahun pertama kalau lepas dan okey. So kita sebenarnya dah 8 tahun ni, masuk tahun ke-9, insya-Allah kita dalam tahun 9 kita berada di Paguh Muar Johor. Kita dah pindah. Okey, next. Okey, inilah bermulanya kita. Bermulanya kita di dapur rumah. Dapur rumah. Ini dapur rumah ni kita dah masa beli tu kita renovate sikit supaya boleh kereta untuk production. Inilah production pertama dekat sini. Dan tapi masa awal-awal kita tak ada mesin. Mesin vacuum tu tak ada, mesin mixer tu je ada. Mesin vacuum tu tak ada masa awal mesin foaming fishball pun tak ada. Jadi kita gunakan vacuum yang beli dekat online tu kan, yang warna merah, yang biasa rumah pakai tu kan. Bila vacuum 1-2 okey lah. Bila masuk 10 berasap. So bila dah banyak-banyak order tu, kita decide untuk keluarkan duit simpanan, beli yang industri punya lah kan. Jadi kalau tengok ada mesin foaming fishball, mesin adun, ada satu mesin vacuum sealer. Next, itulah bermulanya kita di dapur rumah. Selepas daripada dapur rumah, kita telah berpindah ke satu lot sewa kedai tanah persendirian. Tapi ni memang tak ada majlis punya lah kan. Ni tanah persendirian. Kalau tengok tu yang sebelah kanan tu, 2017-2019. 2017-2019 tu kita telah berpindah ke sana kerana space. Satu space, satu lagi keselamatan tempat tinggal. Pasal apa? Masa kita beroperasi kat rumah tu kena pecah. Kena pecah. So kita pindah antara satu sebabnya, satu space, satu keselamatan. Yang ketiga adalah nak dapatkan bantuan. Nak dapatkan bantuan Risda. Kami adalah bimbingan Risda, Jabatan Pertanian. Kita juga ada bawah ikut program PERDAS, MDEC dan beberapa lah. Jadi kita tapau je lah mana yang ada kan. Okay, sebelah kanan tu actually dah besar sikit kita punya production. Mesin pun bertambah, peralatan pun bertambah, tapi masih lagi tak cukup. Tapi production masa dekat rumah kita beroperasi dengan satu orang pekerja. Mula-mula tak ada pekerja. Lepas tu mula ada pekerja seorang. Lepas tu kita berpindah ke lot kedai tanah persendirian ni. Okey lah. Kita mula-mula takut juga untuk ambil pekerja. Tapi beranikan diri pasal saya masih lagi bekerja.
Dan saya cakap tak apa, ni gamble je kan, ada duit extra sikit lebih. Dan so jalan, kita ambil 2 orang pekerja. 2 orang pekerja jalan. Tengok bila ambil 2 pekerja makin bertambah lagi order. Order makin bertambah lagi. Jadi betul lah ada pesanan daripada orang-orang lama dia kata kadang-kadang pekerja yang baik dia akan bawa rezeki kepada company pekerja yang baik lah. Dia akan bawa rezeki kepada company. Jadi kita usah risau lah kalau kalau nak invest sikit kan, upah kalau dah tahu demand tu ada kan, tak apa, invest sikit untuk hire lagi another person. Jadi bertambah lagi, dan kita daripada 2 orang jadi 3 orang. 3 orang. Lepas tu dalam proses ni pun kita plan untuk berpindah ke tempat yang lebih proper lah. Proper, yang lebih baik, lebih besar. Pasal apa? Tempat tu dah jadi crowded. Mula-mulanya lenggang, lepas tu dah jadi crowded. Pasal apa? Mesin dah bertambah, orang pun bertambah. So saya pun masa tu dah buat planning untuk berhenti sepenuh masa. Then next inilah kita telah berpindah ke satu shop lot dekat Taman Serom Utama Sungai Mati. So di sinilah lebih besar, lebih proper dia punya kawasan. Kita buat partition semua, dan kita buat curtain semua, dan kita telah hire lebih kurang 6 orang masa starting 4, tapi bertambah jadi 6 orang. Masa tu saya belum berhenti, dia dah start, production ni dah start, tapi saya dah planning untuk berhenti. Saya dah letak tender resign. Tender resign 2018, 20 hari bulan. Sepatutnya 20 hari bulan Mac 2020 saya berhenti last. Tetapi 18 hari bulan Mac 2020 COVID-19 COVID-19 struck. Okay, jadi saya pun kita pun tak boleh nak cakap apa kan. Kita nak berhenti, tiba-tiba COVID-19 struck. Ingatkan nak push 3 tahun, sebab saya target dalam 3 tahun lepas saya berhenti, 3 tahun push habis-habisan bagi produk keluar daerah. Maknanya pergi KL, pergi Segamat, pergi Johor Bahru kan. Tapi 18 hari bulan Muhyiddin keluar dekat TV kan. Umumkan PKP, lockdown kan. Tapi kita apply pada MITI sebab kita tahu ada peluang, hope kat situ untuk kita resume operation. So kita apply pada MITI dan mengangalah dalam masa 3 hari tu. Dalam masa 3 hari tu kita mengangalah, tunggu. Alhamdulillah lepas 3 hari kita dapat keputusan dari MITI untuk resume operation. Bawa dapat surat semua, merentas daerah negeri, dan kita start production. Tapi start production ada satu lagi cabaran, bila staff takut nak masuk start kerja. Takut nak masuk kerja. Jadi saya dengan isteri saya masuk kerja sendiri kan, dengan dibantu oleh seorang lagi lah. Seorang tu berani kan. Jadi kita pun kita jalankan operasi. Dan daripada situ kita dah tak tolak belakang, kita jalan je. Jalan dan kita hantar, kita telah mula recruit agent, pengedar kita dekat KL dah mula start mengedarkan dekat kawasan KL, Bangi, Bandar Mahkota dan Gombak, termasuk Bandar Seri Petaling, sebab orang ni tabligh. So dia kat Masjid Seri Petaling tu dia pun supply. Okay, dan kita juga dalam perjalanan ke KL kita pun cari potential agent ataupun pengedar dekat Seremban, dekat Halal Mat, sepanjang jalan lah senang cerita. So kita hantar sekali jalan. Dan kita juga cari dekat area-area Johor Bahru, dekat Kulai, sepanjang jalan lah, Keluang, Batu Pahat, dan kita telah banyak lah. Masa tu dah banyak agent kita dapat. Dan masa tu pula the best part adalah ramai yang duduk rumah.
kan. Jadi cikgu-cikgu ni rajin, cikgu-cikgu ni rajin, dia pun jadi ejen, and jadi ramailah actually ejen kita masa tu lah. So kita pun actually berkembang dan kita melimpah sehingga kan kita terpaksa sewa. Kita nak sewa sebelah, kedai sebelah tu, tapi tidak dapat. So kita terpaksa menyewa jauh sikit daripada kedai ni, maknanya kita ada 2 production dengan 1 office lah. So kita total orang kita adalah lebih kurang 15 ke 16 orang lah masa tu. So itulah masa tu dekat Serom dan Sungai Mati. Okay, next. Okay lah, ni gambar-gambar lah. Gambar-gambar kita punya production dekat Serom dekat Serom. Tu mesin-mesin kalau tengok tu antara mesin-mesin yang kita gunakan dekat apa ni, Taman Serom Utama, production utama kita. Ada satu lagi production dekat Bukit Kangkar dan satu office. Masa tu memang kita all out lah. All out pasal apa, kita ada kebenaran untuk melentas negeri, melentas daerah. So inilah, ada 5 produk. Masa tu kita dah buat 5 produk. Masa mula-mula awal-awal kita buat fishball, fish cake. Pada 2020 kita dah start buat berbola ikan sayur, kek ikan sayur, donat ikan. Kalau tengok situ ada donat ikan kan. So itulah produk pada 2020 kita buat yang kita tambah fishball sayur, fish cake sayur dengan donat ikan. Donat ikan pertama di Malaysia. Saya nak claim donat ikan pertama di Malaysia. Okay. So next. So kita actually dah Okay, ini antara gambar-gambar, sebahagian daripada gambar-gambar lah yang kita hantar. Sebenarnya ada banyak. Sebenarnya ada banyak, tapi kita Tuan Afi pun dia cakap jangan banyak-banyak kan. Dia kata nanti tak sempat bernafas, dia kata. So saya pun letaklah mana yang saya mampu. Okay. Apa yang kita cover, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang. Dan kita ada banyak juga ejen. Lebih kurang kalau total up itulah dalam 60 lah, tak banyak mana pun. Ada lagi banyak sebenarnya kalau peniaga-peniaga kat luar ni. Kadang-kadang sampai beribu ejen kan. Saya cuma dalam 60 saja. Dan okay, next. So yang Melaka daripada Selangor ke Johor ni, kita ada ejen, kita ada pengedar, kita ada halal mat operator, ada juga peniaga pasar tani dan pasar. Dan kita juga buat ini Pinky to You box yang mana kita hantar ataupun kita courier. Ada hantar, ada courier. So courier itu bagi option lah, option pada yang mana jauh daripada lokasi kita, sebab kita sampai ke Selangor je. Selangor pun sampai kat Sungai Besi je. Sungai Besi je last kita punya stop. Kita tak lebih daripada itu. Dan kalau Johor sampai ke Bandar Penawar last. Itu kita punya nilai delivery. Okay, next. Ni produk inovasi yang terbaru lah. Actually dia ni kek ikan. Sebenarnya kita buat kek ikan cendawan sebenarnya. Kek ikan cendawan. So dia bentuk dia sebenarnya bukan asalnya macam tu. Itu cuma R&D lah. Akan keluar insyaAllah tak lama lagi lah kan. Packaging semua dah siap. Dan akan kita keluarkan lah. Okay. Next. Okay, ni fasa post pandemic cabaran. Okay, apa terjadi masa 2022 actually 2021 is good, kita naik mencanak. Saya memang naik gila-gila. Pada 2022 kalau tak silap saya masa tu bahan mentah naik mendadak. Bahan mentah naik mendadak. Hampir setiap 2 minggu bahan mentah naik. Hampir 2 minggu sekali bahan mentah naik. So at that time kita bertahan. Tak nak naik harga. Tapi sampai satu tahap tak boleh tahan, kita terpaksa naik harga. Naik harga actually 10 sen je satu pack. Tetapi bila kita naik harga 10 sen satu pack, ramai ejen kita meninggalkan kita. Terkontang-kanting meninggalkan kita, dan ada setengah reseller halal mat pun kita stop. Tapi naik 10 sen je satu pack dia. Tapi ada beberapa perkara lah yang berlaku juga masa tu.
actually dengan kenaikan harga barang, pelanggan ataupun end customer dikatakan takut untuk mengeluarkan duit kan, takut ataupun tak ada duit. Jadi kuasa membeli itu agak kurang. Daripada 2022 hingga 2023 actually satu period yang di mana banyak usahawan-usahawan yang saya jumpa dan saya dengar kan mula tutup bisnes kan. Tapi kita cuba bertahan kita bertahan, mana yang ada kita kita supply dan kita cuba cari lagi ejen-ejen yang mana kita dapat dan alhamdulillah kita melakukan satu decision yang besar lah, di mana kita nak kurangkan operational expenditure, kita berpindah ke tanah sendiri, kita naikkan satu bengkel untuk operasi, lebih kurang 45 kali 22 kaki dan di tanah sendiri. Jadi untuk kos untuk menyewa tu kita dah tak ada sebab dulu menyewa 2 lot kedai, 1 lot office kan. So kita dah maknanya tak ada lah untuk sewa tu. So tapi kita terpaksa melaburkan sebahagian besar daripada kita punya simpanan untuk menaikkan bangunan untuk proses. Tapi untuk ready persijilan jadi premise ni kita dah ready untuk persijilan, cuma kena additional renovation untuk persijilan halal dengan mesti lah. Dan inilah kita dekat Pagu kita telah berpindah pada Februari 2023 dan 2023 agak suram ekonomi agak suram, tapi saya tak tahu yang lain, tapi saya dengan rakan-rakan Halalmat banyak tumbang dan tutup, tetapi 2024 ni nampak Januari agak promising nampak baik so kita memang optimistic lah about 2024 walaupun cabaran dia ada, tapi kita sekarang tengah merekrut ejen daripada Selangor terutama tempat yang memberi impact adalah Selangor dengan Johor Bahru. So kita tengah dalam proses merekrut ejen. Ada beberapa ejen dah masuk ejen baru ejen lama still ada yang beberapa lagi yang bersama kami. Dan ada juga pengedar kita yang daripada 2020 dekat Sungai Besi tu masih lagi ambil 600 pack setiap minggu dan bersama bersama ejen-ejen dekat Bangi lah. Bangi maknanya dia nak habis lah tu, dia suruh tu ni habiskan. Dia pandai je dia buat konon-konon dan nak habis. Okay, itulah actually perjalanan kami lah. Kita bukan the best tapi kita share perjalanan kami dalam cabaran-cabaran masa naik masa kita menunggang laju masa kita menunggang slow dan kita cuba yang terbaik lah untuk semoga mungkin ada poin-poin yang dapat anda belajar daripada pengalaman saya. Saya bukan yang terbaik tapi kita share untuk bagi poin-poin yang kita boleh belajar, lesson learn. Kalau Puan Mahiran tahulah lesson learn. Kalau dalam safety lagi kuat, lesson learn. Quality pakai apa Puan Jan? Kayan? Corrective action. Corrective action. Tapi kalau safety banyak lesson learn. Lesson learn. Incident report. Bukan yang terbaik tapi kita cuba sampaikan dalam yang mudah untuk fahamlah. Perjalanan kami bukan mudah dan kita memang kena kayuh sebab dah mula tak boleh berhenti. Sebab apa saya baru-baru ni saya nampak ada satu posting berkenaan dengan Farm Fresh Encik apa yang tu yang Bos susu. Bos susu dia kata apa dia punya rahsia dia kan sampai macam tu kan, dia kata rahsianya adalah bertahan. Saya tambah sikitlah tahan lasak. So betul kena tahan dan kena lasak so itu juga lah yang digambarkan dalam gambar pertama tu. Dia punya cabaran dia tu mula memang 3 years curse tu betul. Kebanyakan orang akan cerita benda yang sama dan seterusnya nampak cabaran akan lebih besar tapi
you dah get accustomed, maknanya you dah terbiasa kan. Tapi percayalah, apa-apa pun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. We plan, Allah plan. The best planner is Allah. Lagi satu yang saya betul-betul dekat di hati adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan? Sesungguhnya di sebalik kesulitan ada kesenangan. Di sebalik kesulitan ada kesenangan. Jadi jangan berpatah harapan, teruskan mengayuh, walaupun slow, walaupun laju, dan teruskan mengayuh. Jika tak dapat berlari, berjalan. Kalau tak dapat berjalan, merangkak. Kalau tak dapat berjalan, tak dapat merangkak, bergeraklah walau seinci sekalipun. Assalamualaikum.